Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya kenalkan diri saya. Saya Mukomtais daripada grup Elite Ghost. Jadi hari ini kita akan ajar basic hacking dan kita akan masuk macam mana advanced attacker ataupun hacker dia buat virus dan hantar ke PC orang lain. Okay. Contoh saya akan tunjuk macam mana kita nak install Linux lah. So ini daripada kita akan start pada awal. Okay. Contoh untuk yang pakai Ubuntu boleh pergi dekat VirtualBox. Sama juga yang pakai Windows. So jadi tekan bahagian download sini. Dan tekan, kalau yang pakai Windows boleh tekan Windows, yang pakai Linux boleh tekan Linux. Jadi lepas dah download, kita kena install kali Linux. Untuk Windows punya installation, boleh pergi dekat Elite Ghost punya website, bahagian tutorial, configuration, bahagian how to install kali Linux. Okay. So jadi kat sini untuk bahagian Windows. Jadi kalau nak download mana kali Linux, kali download. Dan bahagian kali download, tekan virtual machine dan command. Siapa yang guna VMware dengan VirtualBox boleh download yang berkenaan lah. Okay, kalau ada yang siapa tanya apa VMware dengan VirtualBox ni, dia umpama kita buat satu PC ataupun laptop dekat dalam komputer dan kita load operating system tu sendiri. Operating system tu macam Windows ataupun Linux dan Mac lah. Jadi dekat sini kita akan nampak kita akan ada dua VirtualBox ni. So lepas download kali, okay, save dekat sama ada desktop ataupun kalau Linux bolehlah save mana-mana. Lepas dah install tu, kita akan tekan bahagian tempat yang kita download tadi tu. Okay, kalau .ova ni kita boleh load, tekan je. Jadi dia akan load dekat sini. Jadi ni antara bentuk rupa VirtualBox ni. So kat sini kita akan ada Windows dengan kali. Jadi kita akan guna dua komputer. Satu untuk kita buat serangan dan satu kita nak tengok macam mana serangan tu berlaku. Okay. Jadi bila dah faham tentang dua ni, sekarang ni saya terangkan macam mana kita nak guna website Elite Ghost ni untuk kita lakukan serangan lah ataupun attacking, sebab hacking ni kepada serangan dan kita pun perlu tahu kepada pertahanan. Okay. Jadi dekat home ni, pergi kat home, okay, kita ada dua subsection kat sini. Satu tutorial. Okay. Yang awal sekali ni, yang first sekali adalah configuration, macam mana kita nak set up kita punya machine serangan dan apa yang kita perlu ada. Jadi kalau nak tahu apa tools yang kita perlu ada, kita tekan configuration, pergi dekat tools kali install. Lepas tu kita cari Starkiller. Starkiller ni adalah CNC server. Maksudnya dengan ada Starkiller ni kita boleh kawal banyak komputer dekat dalam kita punya attacking machine. Maksudnya kita punya komputer serangan tu. Jadi macam mana kita nak install dekat website Elite Ghost ni, dia akan ada provide kan
kat sini kita akan nampak ada exploit sini. Exploit ni kita dah bersedia untuk buat serangan. Jadi macam mana kita install, kita buat git clone. Boleh dia follow setup ni, tapi saya dah install. Dan tekan double get ni untuk download. Dan kita akan masuk macam mana kita nak start sini. Ini contoh. Okay, dari sini kita dah, lepas kita install VirtualBox dan kita up kita punya kali, apa yang kita perlu buat? Kita ikut installation yang dekat sini. Jadi yang baru pertama kali tengok Kali Linux ni, boleh try to explore. Okay. Dia sama macam Windows, dia akan ada lockout. Kita boleh tutup kita punya screen, lock screen, bateri kita, notification, bunyi, dan wireless and wireless punya bahagian. Kemudian kita akan ada nampak browser kat sini, Firefox macam biasa. Okay, dan kat sini kita boleh buka untuk tengok. Okay. Kalau kita perasan dekat sini, untuk Kali Linux punya, dia ada bagi 1, 2, 3 sampai 13 sini. Dan kat sini link lah. Okay. Untuk hacking ni, dia ada berapa step yang perlu kita buat. Pertamanya kita perlu membuat information gathering. Information gathering ni kita kumpul data website yang kita nak serang. Yang ni vulnerability analysis ni adalah kita nak cari masalah ataupun kelemahan pada website itu sendiri. Sama juga dekat web application analysis. Okay. Database ni untuk kita buat serangan database. Kalau kita nampak sini SQL Map ada. SQL Map untuk SQL injection. SQLite ni adalah simple database punya application. So password attack kita boleh crack untuk password. Wireless untuk kita hack wireless. Reversing. Dan lain ni, exploitation ni adalah di mana kita dah set up nak buat serangan lah. Okay. Sama juga dekat sini. Kalau kita tengok dekat website Elite Ghost ni, okay, kita ada berapa step yang kita kena buat. Satunya set up sebagai seorang yang nak buat serangan, kita kena ada preparation lah. Jadi bahagian configuration ni. Jadi semua tools kita perlu ada. Jadi kat sini Elite Ghost dia dah siapkan tools yang kita nak buat. Okay. Kemudian bahagian information gathering. Okay, information gathering ni sama macam saya kata tadi, untuk kumpul data tentang macam mana kita nak serang web tu. Jadi daripada sini kita akan tekan. Okay. Jadi kita akan dapat berapa target dekat sini. NS, NS Club, mail configuration, Apple Port, history. So daripada information ni kita boleh collect data siapa yang kita nak serang. Okay, contohnya saya tekan yang saya dah buka lah. Okay, everything explained today daripada website ni. Kita nak cari tentang siapa? Najib Razak. Jadi apa-apa berkaitan dengan Najib Razak dia akan keluar kat sini. Jadi apa yang kita nak tahu, okay, contohnya 1MDB scandal. So daripada sini kita boleh dapatkan information tentang kita punya Perdana Menteri lah. Jadi kita akan nampak kat sini siapa yang terlibat. Daripada data-data ni kita akan kumpul. Jadi kita boleh buat mapping. Okay. Kemudian dia data lain apa yang kita nak kumpul. Contohnya kita cari adakah password email tu telah didedahkan ataupun nombor phone. Kita buat test.gmail dan kita check. Okey.
Jadi sebenarnya test.gmail ni passwordnya telah didedahkan. Jadi kita kena cari mana data dia dan macam mana kita nak hack ataupun kita ada target orang. Jadi kita tahu orang tu pernah dihack sebelum ni. Jadi daripada situ kita dapat idea, kita boleh cari orang tu punya password dan kita boleh buat cracking. Yang ni pula Shodan, kita nak cari port apa yang terbuka dan kelemahan apa yang ada pada sesuatu website. Bagi contoh, kita ambil Kali punya website ataupun kita boleh masukkan IP. Dari sini dia akan bagi tahu IP orang tu untuk Kali atau dengan port apa yang dibuka. Boleh buka sini. Saya tengok. Kita boleh tahu dia punya certificate organization dia pakai Let's Encrypt dan TLS yang support, maksudnya encryption yang support untuk dia punya website. Okay, kat sini kita dapat tahu ada dua port terbuka, TCP dengan port 443 TCP. Jadi dengan port ni lah kita boleh tahu kelemahan dia. Kalau lagi banyak port terbuka, lagi bagus lah peluang kita untuk hack satu website tu. Okay. Lagi satu, apa yang kita kena ada adalah virtual site mapper ni, macam tadi. Jadi kita pakai Kali. Jadi kat sini dia akan tunjuk daripada satu ke satu lah. Okay. Kita try website lain pula. Okay. Jadi kat sini dia hanya tunjuk satu persatu je website ni. Tapi kalau kita perasan kat sini dia akan tunjuk seluruh website tu sendiri. Kita boleh try Dragonforce. Dragonforce. Dan kita Dragonforce dia tak tunjuk apa-apa dekat website ni. Okay, jadi so ini saja information yang kita boleh collect daripada Virtual Site Mapper. Tapi mungkin website lain dia akan tunjuk lebih banyak cabang untuk kita tengok website tu sendiri. Okay. Jadi Netcraft online tools yang kita boleh guna untuk kita kumpul lagi kita punya data. Kita boleh tekan di sini cari website.
Okay, kat sini kita tahu Dragonforce dia pakai Cloudflare untuk blocking dan dia expect Linux punya OS lah. Okay. Sini kita tekan. Kita buka site report dia. Dia akan ambil masa sikit. Jadi boleh explore lah untuk ini. Okay. Kat sini kita boleh dapat banyak lagi info berkaitan dengan website Dragonforce. Jadi kat sini kita dapat website Dragonforce dan kita akan dapat NetBlock owner. Cloudflare maksudnya dia berselindung di belakang firewall. Okey. Kat sini IP address. Okey, ni mungkin bukan IP address yang sebenar lah. Kita tengok. Okey, kita nampak kat sini. Cloudflare. Maksudnya dia block untuk IP address. Jadi kita kena cari IP address adakah dia IP address yang betul ataupun tak. Okey. Ni IPv6. Okey, kat sini kita nampak DNS dan country yang kita target adalah US lah sekarang. Dan dari tu kita boleh nampak DMARC ni adalah email punya security, macam mana dia set up. Okay, sekarang ni kita nampak admin Dragonforce, jadi data ni kita boleh simpan siapa kita nak perlu target. Dia ada AD Kim, ni semua adalah security lah. Kat sini semua information lain yang kita boleh dapat gather. Okay. Jadi lepas kita faham macam mana nak dapat information gathering ni, kita pergi dekat social engineering. Social engineering adalah di mana kita nak try tipu orang ataupun satu email tu lah. Okay. Jadi kita boleh guna MKeys. Programming di mana kita nak belajar programming. So yang ni alternatif lah, kita boleh belajar programming apa-apa. Untuk web, mana kita nak hack kepada web. Jadi lepas kita collect data, kalau kita jumpa website, kita boleh hack web. Kalau kita jumpa network, kita boleh hack bahagian network pula. Network ni adalah selain daripada port 80 dengan port 443. Jadi network ni kita boleh nampak ada RDP, SMB, SMTP. Sebenarnya ada banyak lagi port lain yang kita boleh hack. Okay. Bagi contoh macam mana kita nak hack kepada port ni, kita boleh buat scanning. Bagi contoh, kita tengah cari siapa target kita. Okay. Untuk kita cari siapa target, kita boleh guna net discover. Itu net discover. Sebelum tu, saya tukar.
Jadi kat sini kita dah nampak kita punya IP. Kita nak cari device lain yang ada connect dengan kita punya router, ataupun kita datang dekat satu bank, kita cocok, kita nak cari berapa banyak PC yang ada. Kita boleh guna nak discover. Okey. Jadi kat sini kita boleh nampak ada berapa PC yang ada yang kita boleh hack kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ni. Tapi belum tentu semua adalah peluang kita boleh hack. Jadi kita kena check dulu port apa. Kat sini kita boleh nampak ada PCS, System Tech, dan kita boleh nampak Asus. Asus punya komputer di sini. Okey. Kita cuba nak cari port. Macam mana kita cari port? Kita cari MAC ST untuk scanning dia. Okay. Dan kita letak IP address, boleh terus. Kalau kita nak nampak dia punya output, kita tekan dash B. Jadi kat sini kita boleh nampak ada beberapa port yang buka. Contohnya port 3389 adalah port RDP, 445 adalah SMB, dan 3135, 139 ni adalah kebiasaan port yang akan dibuka pada komputer Windows lah. Okey, jadi kat sini kita tahu ni saya punya target machine. Maksudnya orang yang akan kena serang lah. Jadi macam saya kata tadi, lepas kita dah collect semua data, okay, sekarang kita nak buat sama ada web hacking ataupun network hacking. Okay, network hacking. Okay, kat sini kita ada berapa cara. First kali kita yang saya nak tunjuk adalah social engineering lah. Okay, macam mana proses social engineering tu. Okay, ingat tadi yang saya ajar pasal Starkiller ni. Okay. Lepas kita run yang ni semua, okay, kita akan buka Starkiller. Kat sini dia akan tulis kita tak boleh dapat Empire server. Okay. Macam mana kita nak run Empire server? Kita pergi dekat PS Empire server. Okay, ni website dia. Ni dia punya directory. Ni mungkin ada masuk advance sikit. Tak apa, saya ajar juga. Jadi kita dah nampak Empire server dah start. Dah sampai sini. Okay. Jadi kita akan buka satu tab lagi untuk kita buka kita punya Starkiller. Jadi korang boleh belajar, boleh test dekat komputer. First kena ada 2 komputer lah, kali dengan Windows. Okay, pada install. Okay, sekarang ni kita akan nampak interface Starkiller ni. Starkiller ni macam saya kata tadi adalah tempat yang mana kita boleh kumpul kita punya target lah dengan information, dan kita boleh hack kita punya target information. Okay, macam mana kita nak start dengan Starkiller ni? Kita kena create satu tempat yang mana orang boleh connect dengan kita. Okay, satunya saya ambil HTTP. Okay, nama ni kita letak hacker HTTP. Jadi kat sini kita nampak kita punya IP address yang kita letak, dan kita boleh tukar header. Header ni kita akan menyamar sebagai Microsoft IIS lah. Kita boleh cakap Apache. Dan lepas dah set up semua ni, kita hantar.
Okay, dia kata fail to validate itu HTTP. Okay, kita tukar nama. Sekali. Ini kita biarkan. Kita letak port kita letak 5 itu. Okay. Okay. Jadi kita dah create satu listener. Listener ni tempat orang nak connect balik dengan kita dengan website ni. Okay. Sekarang ni kita akan pergi dekat Stager. Stager ni kita nak create kita punya virus tu sendiri. Okay. Macam mana kita nak create? Kita boleh pilih virus apa yang kita nak buat. Okay, kalau sekarang ni kita target Windows. Kat sini. Windows 10 lah. Kita nak serang Windows 10. Okay, kita nak pakai virus apa. Okay, contohnya kita pakai micro. Jadi listener ni kita pilih listener yang kita dah buat tadi tu. HTTP, PowerShell. Okay. Dan kita akan tekan obfuscate. Obfuscate ni maksudnya kita nak selindung kita punya virus tu. Okay. Kita tambah apa lagi bypass kat sini. Dia kata boleh bypass kan. Jadi kita tekan rasta mouse ni. Itu contoh je. Dan kita save. Ini lebih advance sikit lah. Tapi saya ajar juga. Sebab kita nak ajar benda yang sama. Okay. Okay, sekarang ni kita dah dapat satu makro ni. Macam mana kita nak buat? Kita copy. Okay. Sekarang ni, ni kita punya virus. Kita boleh ambil virus kita ni letak dekat Excel. Okay, dekat Windows. Kita boleh try guna Excel. Okay, kita buka satu kosong. Macam mana kita nak letak kita punya virus tu? Kita pergi dekat View, Micro. Okay, kita try buat satu. Tekan create. Padam semua ni. Control padam. Okay, dan kita save. Pastikan tukar kepada Excel Macro Enable Workbook. Dan kita letak kat desktop. Kat sini kita kata virus. Okay. Kemudiannya kita kena check Defender. Okay. Kita kena tutup real time protection ni. Sebab ini adalah test machine. Kita nak test macam mana orang nampak virus kita tu. Okay, bagi dah tutup tu. Cuba balik save. Okay, dah. Tutup. Okay. Sekarang ni andai kata kita nak bagi dekat kita punya target ataupun scammer lah. Kita try bagi scammer. Okay. Sekali saya nak tunjuk. Okay. Ni agent ni adalah target yang kita yang dah connect dekat kita balik. Okay. Kita akan nampak dia akan keluar kat sini. Kan? Virus. Okay. Sekarang ni dia akan tulis micro has disabled. Okay, lepas orang tu tekan D je, dia akan dapat kat kita.
Kalau dia tak keluar, kita kena guna cara lain. Sama ada PowerShell untuk samakan dengan virus XML. Dia lambat keluar ataupun ada masalah. Jadi kita try klik lagi satu dan ambil PowerShell. Okay, ini sama juga. Kita akan guna HTTP. Escape, save. Kita cek balik virus kita yang sebelum ni, tengok kenapa dia tak run. Okay, dia hanya detect satu je, auto close. Jadi bila kita tutup ni, kita try tengok dia dapat tak. Kalau tak, kita kena try sekali. Try tukar auto open. Jadi virus. Kemudian kita tutup. Dia tak keluar, tak apa. Kita copy yang lagi satu punya. Launcher. Kat sini. Kita boleh try guna PowerShell untuk trigger virus tu. Okay. Sekarang ni kita akan nampak dia akan tunjuk ada username komando tengah connect dengan kita punya machine. Jadi kita dah dapat komputer orang tu lah kiranya. Okay. Bila kita tekan sini, kita boleh tekan command yang ada dekat window. Who am I? Kita boleh try tekan. Okay, apa lagi kita buat? ipconfig. Okay, jadi macam ni kita tengok information tentang komputer tu. Okay, sekarang ni dia kata nama untuk session ni dia bagi random. Okay, external IP. Okay, dan komputer apa dengan siapa yang tengah masuk time tu. Okay, dia akan bagi tahu Windows 10 Pro, Windows 10 Pro and ND64. Okay. Jadi kat sini dia akan tunjuk kita punya profile lah yang connect dengan kita. Okay. Jadi macam mana kita nak verify, kita pergi dekat testing komputer kita tu. So betul lah komputer ni yang connect dengan kita. Okay. Jadi dekat sini kita boleh buat macam-macam. Cuma
kalau kita nampak sini, kalau tak ada gambar orang, maksudnya dia masih belum sampai dapat admin lah. Jadi macam mana kita dapat admin? Kita kena gunakan modul yang ada dekat sini. Modul, antara modul yang kita boleh guna, contohnya kita nak troll orang tu. Kita tekan troll squad. Okay, kita tekan yang ni. Kita tengok apa akan jadi. Pergi dekat task ni apa yang kita nampak tadi lah, kita yang dah buat. Contohnya who am I, dia akan bagi nama user tu, IP config, dia akan tunjuk segala information tentang komputer yang kita nak hack tu. Dia akan bagi tunjuk kita punya driver, adapter, dan kat sini dia kata kita tak boleh run untuk PowerShell. Dia kata dia tak jumpa untuk benda tu. Maksudnya kita gagal lah untuk run kita punya modul tadi tu. Okay, apa modul yang kita nak run lagi adalah kita try lagi cari kita guna ni. Kita tengok apa jadi. Ni contohnya Thunderstruck. Terus kalau troll, dia saja nak troll orang tu lah. Jadi dia akan terbuka sendiri. Jadi saya tak ada tekan apa kat sini. Jadi orang tu akan nampak benda ni lah. Ada apa yang lagi kita boleh buat? Kita boleh cuba dapatkan admin. Kita boleh cari privs. Privs ni, lepas kita dah hack komputer orang tu, kita tak boleh buat macam-macam lagi. Tapi kita kena jadi admin, baru kita boleh gunakan semua benda. Yang komputer tu tak boleh buat, kita boleh jadi buat juga. Okay, privs kita boleh guna contohnya apa yang kita target. Biasanya PowerShell lah. Okay, kita guna Sherlock ataupun Watson. Sherlock ni antara modul yang boleh guna. Okay, kita akan nampak kat sini. Dan kita boleh guna Watson juga. Kasih run. Biasanya kalau kita dah run, dia akan tulis task complete. Ini yang tanda sub kita punya tadi tu. Dia tunjuk sini lah. Dia akan buka. Okay. Sekarang ni lepas kita tunjuk, kita run Watson tu. Dia kata Windows Server tak support. Jadi kat sini dia tak complete lah macam mana kita nak dapat admin tu. Okay, cara lain ni kita boleh guna UAC bypass. Kita hantar. Okay. Tapi disebabkan kita dah hantar bypass tu, okay, kat sini kan kita ada nampak Windows. Lepas kita hantar bypass tu, kita akan nampak ada gambar orang kat sini. Maksudnya kita antara admin lah, kita admin lah dekat dalam tu. Jadi kita boleh guna tambah user. Okay, kita boleh tambah user. Kita tambah user siapa? Okay, kat sini kita letak nama backdoor, password 13 dengan bank. Okay, kita hantar kat dia. Jadi kita boleh buat apa-apa saja. Kalau kita tengok dekat sini, CMD, net user. Okay, kita nampak ada backdoor kat sini, user backdoor. Macam mana kita nak tahu? Kita try lagi, add user.
kita nak letak nama apa? Mu complex. Dan dekat sini kita letak password mu complex. Okay. Jadi kita tengok user tu dah create tu belum? Okay, sekarang ni kita nampak ada satu user dah create dah mu complex. Kat sini tak ada, atas ni tak ada. Okay. Lepas dia dah create tu, apa yang kita boleh buat? Contohnya kita dah tak nak pakai agent ni, tak apa. Kita boleh guna RDP. Macam mana nak guna RDP? Lagi sekali, kita boleh pergi dekat website LeetGhost ni. Kita tengok dekat bahagian network exploitation. Network exploitation ni kita tekan bahagian RDP. Sebab apa yang kita nampak tadi ada port yang terbuka. Okay, kita check balik. Port 3389 192 168 0195. Okay, nampak ni dia kata open. Jadi kita boleh masuk melalui 3389 ni. Macam mana kita nak masuk? Kita boleh guna Xpri RDP ataupun RDesktop. Okay, dia minta apa? Kat sini kita boleh letak username dengan kat sini password. Kalau kita nak tahu example, dekat sini lah bawah ni. Okay. Example tadi kita baru buat user mu complex. Jadi, dan kita letak password kat sini dekat -p lah. Mu complex. Yes. Jadi daripada Linux ni kita boleh masuk orang tu komputer guna password yang sama lah. Okay, dia kata kat sini mu complex dia tak boleh guna remote desktop sebab kita tak ada kebolehan untuk masuk melalui PC guna macam ni. Jadi kita kena tambah kelebihan tu. Okay. Tutup balik. Kita buka group, cari group. Kita akan tengok sini. Selain daripada tu kita boleh guna command lah. Kalau kita tak nak guna modul dia. Okay, macam mana kita nak guna command? Kita tulis kat sini Windows add remote desktop group CMD. Jadi kita try cari jawapan dia. Ini untuk cara GUI. Okay, sekarang dia kata net local group. Okay, remote desktop users. Stop add. Okay, kita try tambah dekat sini. Okay. Net local group remote desktop users. Atau kita nak letak dekat nama mu complex. Itu kita tambah add. Okay. Lepas dia jalan, kita tengok. Dia akan complete sini lah. Okay, lepas dia tulis complete sini, baru kita boleh masuk. Okay. Jadi dekat sini kita dah dapat masuk komputer orang tu lah. Kita buat backdoor juga. Tengok agent kita balik. Kalau komputer tu dah tak aktif, dia akan bagi warna merah dekat sini. Kalau aktif, dia masih
warna kelabu atau putih. Okay. Sekarang ni kita dah masuk komputer. Okay, kat sini dekat kita punya komputer lagi satu ni, kita akan nampak logout lah sebab kita ada klik lagi satu user. Tok kat sini bawah ni ada nampak lagi satu user. Okay. Jadi bila kita dah masuk dan kita dapat, kita mesti nak dapatkan dia punya password juga. Okay, kita boleh guna Mimikatz ataupun Rubius ataupun yang lain lah. Mimikatz. Okay. Dan kita guna circular login password. Jadi dia akan dapat kita punya login password. Sekarang dia kata error. Okay. Error sebab ada benda yang dia tak support dekat situ. Jadi kita tukar .NET 4.0. Okay, dia tak dapat juga. Mimikatz lain ni, Mimikatz login password. Okay, kat sini dia boleh jalan. Untuk apa-apa password yang kita dah dapat, dia akan pergi dekat credential sini. Okay, kita nampak tak? Kat sini kita nampak kita punya password kat sini. Komando 123 QWA ASD. Yang ini kita baru buat tadi. Dan ini adalah hash dia. Hash ni kita boleh guna untuk masuk juga komputer. Okay. Dan kita tengok. Okay. Yang ni user baru yang kita baru buat tadi. Jadi dari sini kita boleh dapatkan semua data dekat machine tu. Jadi secara keseluruhannya kita dah dapat masuk dekat komputer orang tu lah, melalui macam mana kita hantar virus dan macam mana kita nak dapat admin komputer tu sendiri. Kita boleh guna modul-modul yang dah ada. Jadi kan ada setengah komputer tu dia dah ada protection dia. Kita susah nak buat dengan cara tu. Jadi kita perlukan beberapa bypass lah yang boleh kita refer. Okay, kita boleh guna refer bypass ini. Okay, andai kata kita nak nak dapatkan admin untuk Linux, kita boleh refer kepada privilege escalation. Okay, jadi kalau kita nak crack password, semua kita boleh follow pada cracking punya metodologi lah. Linux macam ni kita dapat. Okay. Dan reversing ni panggil jantung pada hacking lah. So kalau mahir reversing ni, kita akan mahir keseluruhan hacking tu sendiri. Okay. Jadi kat sini apa lagi saya boleh tunjuk? Baik. Okay, kita masuk balik komando ni. Jadi sini dia akan tutup. Jadi diperlukan dalam 30 saat lah. Kalau dia tak respon, baru komputer dia akan buka. Jadi boleh test modul yang kita nak buat. Contohnya kita boleh hantar message. Okay, kita kata message komputer sekarang saya hantar. Okay, sekarang dia tunjuk
Yang ni adalah kita punya mimik card tadi. Dan kita dah dapat dia punya password. Dekat sini pula dia akan tunjuk this computer has been hacked. Jadi macam ni lah cara dia hack komputer orang tu. Sekejap lagi kita boleh try. Kita pergi dekat voice troll. Okay, voice kita try. Tak pasti lah kalau korang boleh dengar. Tapi memang ada jenis suara dia. Wallpaper. Yang ni kita boleh tukar wallpaper dia. Okay, ni tak boleh run. Yang lain tu semua okey lah. Okay, saya rasa itu saja kan untuk kali ni. Ada